Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semula kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam siri kuliah pengajian kita dalam tajuk pengurusan kehidupan, dan kita menumpukan pada perbahasan tentang bab penghayatan zikrullah, penghayatan zikrullah di dalam kehidupan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, kalau kita lihat dalam perbahasan kita, bagaimana kita nak melihat kehidupan yang kita lalui sehari-hari ini, kita nak jadikan sebagai ibadah. Kalau kita tahu dalam konsep ibadah itu, jelas melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya. Maka ibadah yang jelas untuk dilihat itu adalah suruhan yang berbentuk syariat yang nyata, khusus, panggil syariat khusus, ataupun ibadah khusus. Maka itu kita jelas. Sebagai contoh solat. Solat itu jelas, aqamas solah. Malah solat dikaitkan dengan zikir. Ini orang yang ingat kepada Allah itu akan mendirikan solat. Sebab apa? Sebab perbuatan itu sudah pasti diterjemahkan daripada keimanan sepatutnya. Dalam suratul Baqarah yang selalu kita baca ayat 1 hingga 5 tu, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Mana yang beriman ini, gaib ni merujuk pada iman. Percaya pada gaib, kepada yang lebih gaib itu adalah Allah SWT. Beriman kepada Allah, kemudian pada malaikat, kemudian pada kitab, kemudian pada rasul, kemudian pada hari akhirat dan qada' itu. Baik, jadi sudah pasti terjemahan kepada iman itu perbuatannya adalah aqamas solah, ini dirikan solat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salah. Maka dia akan mendirikan solat. Maka orang beriman dia mendirikan solat itu dengan keadaan dia mestilah dia dalam hatinya menerima terlebih dahulu. Itulah syarat mendirikan solat itu adalah Islam. Islam, dan sudah pasti Islam ni mengucap 2 kalimah syahadah, rukun Islam. Bila sebut rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, mengucap ni adalah ucapan lisan, tetapi rukun iman, beriman kepada Allah. Maka dalam susunan mana dulu? Iman dulu. Dalam hadis yang panjang, bagaimana Jibril AS jumpa Nabi SAW, menerangkan tentang iman, Islam dan ihsan. Maka bermula dengan iman, beriman. Maka iman maknanya apa? Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian menterjemahkan dengan lisan. Kemudian
menzahirkan dengan perbuatan. Maka ulama syarahkan kepada perbahasan 3 serangkai lah. Itulah rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Itu tiga-tiga tu serentak. Dalam solat ada tiga-tiga rukun itu. Bagi contoh solat, itu mesti ada rukun qauli. Lepas qalbinya niat. Sedap ni imam baca ni. Allahu Akbar. Oh, sedap imam baca. Punya sedap imam baca. Lain sekali imam bagi salam. Habislah baca kan. Tarawih pula tu. Habis semua. Lain sekali datang makmum puji. Mam, Masya Allah. Haza min fa'li rabbiha. Kita makmum pun. Kalau imam pun kata. Itu baru saya belum niat lagi tu. Saya test baru. Sudah. Hebat macam mana lah amalan. Dia tak ada dengan niat, sia-sia. Sebab tu niat tu kepala dia, ibu dia, markah utama. Membezakan ibadat itu niat. Nampak sama sebab niat, pahala berbeza. Contoh, niat yang wajib dengan yang sunat. Solat yang wajib, niat solat wajib. Niat yang sunat, perbuatan sama. Niat berbeza. Nampak? Jadi, berbalik kepada perbahasan tadi, maka dia ada kaulinya, niat dulu, kemudian apa, buktikan dengan niat belum? Dan niat dah solat, betul? Tak ada bunyi apa pun. Cukup dengan niat je. Langsung tak kira juga. Angkat takbir itu sunat. Allahu Akbar, bunyi tu, lafaz Allahu Akbar itu wajib. Diam. Apa diam? Khusyuk, Ustaz. Itu bukan khusyuk. Itu bukan khusyuk. Khusyuk bukan diam. Diam. Tak, khusyuk tu takut. Dia ada bunyi lah. Dalam syariat, maka dimasukkan sebagai rukun qauli. Dah bunyi, dah niat, dah bunyi dah. Allahu Akbar. Tak gerak-gerak diam. Apa ya? Saya, apa panggil fana, panggil tenggelam dalam kenikmatan. Lah, solat ada perbuatannya. Mana rukuknya mana? Sujudnya mana? Dah pula. Dia kerah kat situ je. Tak boleh dah. Melainkan nak disolatkan, itu lain. Kalau nak disolatkan, diam. Tak payah buat apa-apa. Dia apa hal ni? Oh, silap. Ini jenazah. Oh, jenazah. Okay. Kita tak depan. Jangan bubuh kat situ. Dia tak jadi makmum. Mati. Jadi, 3 serangkai. Qauli, qalbi, qauli wa fi'li. Pecahannya. Jadi, perkemaskan seluruh itu. Itu perbahasan yang jelas, straightforward. Baik. Maka ada ibadat yang tiada rukunnya. Tapi dipanggil ibadah. Tak ada rukun, Ustaz. Apa dia? Ibadah umum. Yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sah batal, tidak terikat dengan rukun-rukun tertentu, syarat-syarat tertentu. Pada waktu tertentu tak ada. Itu tak ada. Maka di manakah kita nak mendalami perkara itu? Di dalam kehidupan. Jadi, berbalik kepada isu zikrullah tadi. Bagaimana kita nak meletakkan zikrullah itu? Kalau dalam solat kita tahu dah maknanya, Ustaz, tapi dalam solat saya lalai, itu cerita lain. Dalam solat dia berfikir, itu bukan soal lalai, dia tidak fokus. Lalai ni an solatim sahun. Yang ni dia tidak jadikan solat sebagai agenda utama sehingga dia melambatkan solat. Itu dosa besar. Melambat-lambatkan solat tanpa ada rukhsah ataupun masyaqqah, halangan-halangan yang dibenarkan oleh syarak. Yang diwujudkan sendiri saja, malah tak ada apa-apa, nantilah, jangan. Maka itu ingat yang jelas nampak. Maka kalau solat itu kita tak boleh sangka buruk dengan orang, ni awak solat ni awak tak ingat Allah lagi ni, tak boleh. Orang solat tu tanda orang ingat. Soal dia menghayati solat dia, itu cerita lain. Dia buat tu, ni orang ingat ni. Sebab tu orang yang solat, kalau orang tanya, Ustaz, macam mana nak pilih pasangan? Pertama, pilih yang paling simple, yang paling clear, solat. Kalau dia solat, okey. Itu syarat yang mesti dipenuhi. Kalau tak solat, tak payah.
Suruh dia solat. Malah dia kata, Ustaz boleh ke saya putuskan hubungan dengan orang tak? Ustaz boleh. Kalau solat pun dia lupa, kita lagilah dilupakan. Solat yang Allah suruh pun dia lupa. Yang kita suruh, bang jaga saya bang. Tak payah. Tak payah. Taubat lahum dia panggil. Nayalah jemaah. Solat, siapa suruh? Allah kan? Allah lebih, kalau kata panggil jasa tu, lebih berjasa atas kita tau. Menghidupkan kita. Yang menghidupkan pun dia buat donor dia. Yang baru nak masuk dalam enter your part of your life pun, itu pun sumbangan tak berapa, nak sumbangan menyumbang aja dia. Asyik menyumbang aja. Nak jaga? Tak payahlah. Kalau solat pun tak terjaga, benda yang simple je. Simple satu, yang orang kata apa, Allah hidup kan, bagi nyawa ni, nyawa. Serapat-rapat isteri ke, mak ke, tak boleh bagi nyawa. Ini Allah bagi nyawa. Pun dia buat tak solat. Buat tahu. Solat tidak? Tak payah. Tak payah tanya ni. Lepas tu kalau solat pula, tengok solat pula, tepat awal waktu tidak? Kalau awal waktu pun dia buat macam tu, ikut dan dia ke, sama juga. Memang solat ni, orang kata apa, syarat asas lah. Berbicara soal tanggungjawab ni, ataupun tanda diingat Allah ni. Tak usah hukum pada hati. Kita tak boleh hukum hati orang. Kita tengok luar dia. Cukup. Hati, tengok nanti kesan daripada solat dia. Kalaulah dia tu solat dengan hatinya khashi'in, qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Tu fi. Dia bila dia khusyuk ni bukan saja dalam solat, tapi solat itu sendiri dia sangat menjadikan keutamaan, maka meresap dalam hatinya, bermakna barulah dia akan nampak kesan pada kehidupan hati ni. Kita akan nampak hati dia. Sebab solat itu tidak boleh kita hukum orang walaupun dia solat, ini tak boleh, tak ingat Allah. Okey, kita anggap dia ingat Allah. Tapi bila dia selalu solat, tapi dia tidak mesap dalam hati dia, mungkin solatnya tidak sempurna, dianya tidak khusyuk. Sebab orang yang solat pasti berbeza, perwatakan, perangai dia, dari segi tanggungjawab dia. Sebab solat benda yang sangat mudah, tapi jangan diambil mudah. Itu cerita tentang zikrullah ni. Bagaimana dalam bab zikir itu, dalam syariatnya buat, itu jelas. Pergi masjid hari-hari, itu tanda orang ingat Allah. Malah masjid itu dikaitkan dengan orang beriman. Okey, baik. Jaga aurat, ini pun satu. Antara indikator aurat dan solat ni berpisah tiada. Orang yang jaga solat pasti jaga aurat. Orang yang jaga aurat pasti dia akan jaga solat. Kalau masih tak jaga, masa dia belum lagi sepenuhnya. Jaga-jagalah. Kalau yang ringan pun dia tak boleh nak cover, diri dia pun dia tak boleh nak jaga, muliakan dengan jaga aurat, bermaksud dia nak muliakan suami. Dia nak, bayangkan logik lah, kalau dia sendiri pun tak apa, untuk tontonan umum. Sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat, silakan. Dia tak rasa diri dia itu satu perkara yang mahal. Dia tak rasa. Jadi nak suruh dia appreciate orang. Suami, tak payah. Suami pula buat tak tahu orang isteri. Nak rasa suruh hargai, tak payah. Silap, minta maaf cakap, dia suruh kongsi bersama ramai-ramai. Ni si aku ni, siapa tengok? Macam, okey tak? Macam gini. Nasi lemak, dalam makan tak jaga. Dah makan nasi lemak tu, bungkus dia letak tepi. Dia buka macam tu. Dengan lalatnya, dengan langaunya, dengan apa je, urung. Lepas tu makan, biar sepah macam tu pula. Ibarat macam tu lah orang yang tak ambil berat tentang aurat. Itu pun zikir. Itu syariat yang khusus. Tutup aurat, ada hukum. Itu maknanya suruhan Allah apa? Tanda ingatnya adalah melakukan suruhan, meninggalkan larangan. Baik. Jadi selanjutnya yang mulakan Allah SWT, dia tak boleh kata, tak jaga aurat boleh tentu baik. Tak. Ini ingat yang orang kata compulsory, mandatory. Macam bawa lesen lah kita. Bawa lesen, tak bawa lesen. Hidup rotek dengan tak hidup mati rotek mati. Polis tahan saja, mandatory lah. Tak ada lesen, rotek mati. Tak usah buat bincang lah. Ibarat begitulah, dulu dia tak ada. So polis pun, kalau ikut dia punya atas, memang kena terus lah.
Tak ada nak rujuk kepada tuan, sebenarnya saya faham tugas polis ni. Saya dengan JPJ ni very close contact lah. Buku law JPJ tu memang saya hafal lah katanya. Saya dengan JPJ macam ni. Dengan JPJ coalition kan. Saya dengan JPJ, mulalah. Saya antara tim yang mengasaskan JPJ tu. Kau tak payah cerita lah. Kalau lesen tak ada, dengan lesen terbang lah. Tak ada lesen terbang pula tu, tak ada ke dalam. Jadi, dia basic. Benda yang basic. Jadi, bila cerita bab zikrullah, hati-hati dua perkara ni dulu. Aurat dan solat ni. Tak usah cerita bab lain dulu cerita. Kalau aurat pun tak mengambil berat, kalau solat pun tak ambil berat, jangan cerita bab ingat. Ini yang khusus ni. Yang belum cerita yang umum, yang besar-besar ni. Jadi lagi apa lagi? Kita cerita bab taat ni. Taat lagi ni. Khidmat lagi ni. Sebab penterjemahan kepada zikrullah itu, dia akan pergi kepada menghilangkan keresahan. Macam tajuk kita ni lagi, hilangkan resah dengan zikrullah. Saya dah zikir, subhanallah, subhanallah, tapi hati saya resah. Bukan dengan sebutan semata-mata. Mungkin kita tengok secara kafah keseluruhannya. Jadi sedang jemaahnya Allah Ta'ala. Yang tak ada lesen, tak apa, tak kena lagi. Tapi saya nak tanya, orang yang tak ada lesen, boleh ke dia bawa dengan hati yang riang gembira di atas jalan raya? Jangan. Dia nampak lampu biru. Lampu biru tu je dah kecup perut dah. Padahal lampu biru tu orang beli pun kat kedai. Dia pasang kat kereta je sekadar aksesori. Kecup perut kawan tu. Jangan ingat. Ustaz, dia tak ada lesen okey je. Dia tak akan tudung okey je. Dia tak tutup aurat okey je. Jangan. Sesiapa yang berpaling daripada suruhan Allah, melakukan larangan Allah, hidup dia masih okey. Luaran. Tapi dalamannya keresahan tidak hilang. Keresahan tu boleh datang dalam pelbagai faktor dan isu. Dia banyak, dia panggil X factor yang boleh timbul sebab dia tak buat suruhan tadi. Ada je isu-isu berbangkit. Padahal kan hal-hal kecil pun. Sebenarnya nak ceritakan kau buatlah suruhan. Kau tinggalkan larangan. Kelak hal-hal kecil tu tak jadi isu lah. Malah hal besar pun tak jadi isu bagi dia. Nampak? Tu kaedah dia. Jadi, memang orang kata, malah orang kata dengan zikrullah itu tidak perlu dizahirkan. Tak boleh. Dia ada zikir yang sebut zikir tu syariat. Daripada ibadat khusus. Semua ibadat khusus itu zikir. Semua ibadat khusus. Baca Quran khusus tidak. Ibadat khusus ni yang perlukan kaedah tertentu. Quran, ibadah yang melibatkan perbuatan. Khusus ni yang melibatkan perbuatan. Senang cerita, faham gitu. Apa saja melibatkan perbuatan yang jelas padanya ada orang kata apa, perbuatan yang sudah disyarahkan. Sebagai contoh, solat. Rukun Islam itu baca Quran juga, walaupun Quran termasuk dalam rukun iman, tapi bacaannya itu dikira ingat Allah. Membaca tu tanda ingat. Okey. Maka di sini kita membahaskan sebelum berbicara soal sir yang tersembunyi. Sir ni bukan tersembunyi sehingga sembunyi-sembunyi. Jangan. Hati-hati. Dia bukan sembunyi-sembunyi, tapi perkara itu tidak boleh diterjemah secara nyata. Sebagai contoh, kasih sayang. Itu zikir. Bagaimana nak kata kasih sayang itu zikir? Sebut sayang, itu sebut. Sebab tak ada dalam nas mengatakan kalau nak kaitkan sayang dengan zikir, kena sebut sayang, 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 sayang. Tak ada pula. Bagaimana nak jadikan sayang itu zikir? Nampak? Dia ada sin yang memang kita tak. Ini zikir ni. Dia macam mana nak jadikan sayang itu zikir? Zikir itu akan membuahkan sayang. Bagaimana? Nanti soalan yang kita nak mendalami. Sehingga kan bahawa apabila kita bawa kepada perbahasan yang lebih meluas, kafah ni keseluruhan, jika benar yang jahar ni yang jelas ni, secara tak langsung dia akan efek kepada yang sir, yang sembunyi ni. Contoh, solat dia zahar, jelas. Kemudian dia jaga yang nyata ni, dia jaga. Automatik katalah begini. Saya bagi tafsir baju lah. Okey, baju. Dia pakai baju tuan.
secara tak langsung dia menjaga yang dalam. Dia ada luka yang dia kena tutup. Dia tutup lah. Dia tutup, kemudian buka sekejap, cuci balik, buat tutup balik. Bila cover ni, masa dia tak terdedah dengan kuman, maka cepat sembuh dia. Arti kata lain, sembunyi bukanlah maksud sampai tak boleh nak dibincangkan. Tidak. Tapi sembunyi dia maksud sifat dia tu halus. Latif, halus. Contoh angin, halus. Tapi adakah angin itu tiada? Tidak. Angin itu ada, wujud. Tapi tidak zahir pada mata. Tapi zahir pada rasa. Sama dengan sir tadi, zikir yang dalam kehidupan. Orang boleh sebut kata, ni semua saya meniaga, ingatkan Allah. Saya buat kerana Allah. Saya berkahwin kerana Allah. Kalau benarlah kerana Allah, ini perbincangan kita. Dalam bab ibadah umum, kita kadang-kadang terperangkap dengan perbuatan. Macam tadi. Memang perbuatan zikir itu zahir pada perbuatan. Sepatutnya zikir ini, zikir itu akan melakukan suruhan meninggalkan larangan. Katalah orang ni dah buat semua ni. Dia buat dah semua. Dia taat, dia buat. Maksud dia buat semua. Maka adakah dia ini kategori orang yang benar-benar berzikir kepada Allah? Di mana nak pastikan kita ni benar-benar menyerapi semua perkara? Maka dilihat pada ketenangan dia. Adakah dengan perbuatan itu tadi dan segala apa yang dilalui itu menghilangkan resah? Kalau masih dalam keresahan, bermaksud dia belum menikmati erti zikir sebenar. Apa dia? Dalam kehidupan umum dia masih belum menyerap. Kat situ duduk dia, buah dia pula. Ala bizikrillah. Kat sini tu. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Okay. Jadi maksudnya apa? Ada ketika kalau kita lihat dalam bab ingat ni, dalam surah Al-Isra ayat 45-46. Okey. Boleh tukar slide. Kalau kita rujuk, ni dalam maksurat ni, Al-Kubra, siapa yang mengamalkan maksurat Al-Kubra ni, minta maaf, bukan masuk Kubra. Ini Hizib Imam Nawawi, minta maaf. Siapa yang duk mengamalkan Hizib Imam Nawawi, insya-Allah rahimahullah taala, cuba lihat. Ada ketika apabila kamu membaca Al-Quran, nescaya kami ada antara kamu orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Suatu dinding yang tertutup dan kami adakah tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di tengah mereka dan mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu dalam Al-Quran, nescaya mereka berpaling ke belakang kerana bencinya. Baik, ini yang kata dalil khusus tentang Al-Quran tadi. Surah Al-Isra ni. Inna waliyallah wallazi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi azanihim waqra wa idza zakarta. Saya nak kaitkan dengan zikir tu perkataan ni. Maka dia kaitkan dengan Al-Quran itu dengan zikir. Maka sebutan bacaan, maka ada orang yang dia tak suka. Dia kata tutup. Apa ni nak kait-kait dengan Al-Quran ni? Apa ni? Untuk apa ni katanya? Ada orang akan tak suka. Ya, ini kerana memang akan berlaku kerana Allah sendiri yang berkata begitu. Kerana akan adanya ja'alna bainaka dan antara kamu wa bainal ladzi la yu'minuna bil akhirah. Yang tak percaya pada hari akhirat. Akan ada satu hijab yang menutup, mastura. Hijaban mastura, ada satu tirai. Ibarat hati mereka ni ada satu hijab menutup. Baik, cuma poin kat sini saya nak tekankan, bermulanya zikir kalau nak dalam kehidupan ini mesti berpandukan Al-Quran. Ini poin saya nak cakap. Bila sebut tentang zikir dalam kehidupan ini, Allahumma salli ala Muhammad. Disebut zikir dalam ibadah umum. Sebab dia mesti ada panduan. Kalau macam zikir dalam ibadah khusus, itu kita jelas. Maknanya apa? Secara rukun. Segala ibadah khusus yang ada syarat tertentu.
rukun tertentu. Tu ayat dia. Waktu tertentu. Ini kalau ibadah, dia zikir pecah kepada ibadah umum. Malah zikir diterjemah sebagai melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Nah, lepas ini kita akan nampak, jangan hanya terikat ingat zikir dia, pegang tasbih. Sebab itu ada yang khusus. Perbuatan melibatkan khusus ni ada waktu tertentu. Dia salah satulah waktu tertentu. Zikir kata Nabi ajar lepas solat subhanallah 33. Itu zikir tertentu. Dia Puan Arif Bunga Sofia bila sebut baca Quran tu, Qorok tu ataupun qara'a. Nama pun baca. Kita lah kena faham apa ni baca ni. Baca. Baik. Kalau saya ulah baca ni, saya nak cerita tentang ibadah umum ni, dia mesti berlandaskan bacaan ni. Ni. Bacaan apa? Bacaan Al-Quran. Dia mesti berlandaskan Al-Quran. Maka mana-mana kehidupan yang tidak reflect dan referensnya Al-Quran, maka itu bukan ingat. Make sure. Itu bukan ingat. Sebab nak jadikan kehidupan kita ni sebagai ibadah, mesti ada panduan. Panduan yang mengingatkan kita kepada Allah SWT. Maka panduannya adalah Al-Quran. Sudah pasti suruhan ibadah khusus ni pada Al-Quran. Solat, zakat dan semua amalan-amalan lain. Meninggalkan larangan, melakukan surat ni semua daripada Al-Quran. Malah daripada Al-Quran itu Nabi terjemahkan pula. Itu dia panggil perbahasan tentang adanya Nabi syarahkan tentang hadis. Daripada hadis itu keluarnya perbuatan-perbuatan yang Nabi leverage, Nabi kembangkan. Sebab Nabi faham apa syarah yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran itu. Tetapi dalam kehidupan ibadah umum, sudah pasti tanda seseorang tu ingat kepada Allah dalam konteks ibadah umum dia, dia akan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dia. Al-Quran. Baik, bila sebut Al-Quran, Al-Quran ni tentang apa? Tentang Allah. Al-Quran ni kalamullah. Itu kena faham dulu. Bukan kalam manusia. Bukan tulisan. Kalam. Dan ini bukan makhluk. Hati-hati. Al-Quran bukan makhluk. Al-Imam Ghazali SWT menjelaskan Al-Quran bukan makhluk. Sebab itu dia rukun iman. Dia kalamullah. Dia bukan makhluk. Baik. Maka terjemahan kepada Al-Quran itu, kehidupan kita itu, bila sebut baca tu, apakah elemen yang melibatkan bacaan? Maka bacaan itu kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf. Saya selalu guna ayat ni supaya ini saya melihat di satu kombinasi yang lengkap. Allah nyatakan terang-terang dalam surah Al-A'raf. Dalam Al-Quran, kita kata kita nak jadikan hidup kita bersumberkan Al-Quran, maka mestilah melibatkan kulub, hati, jiwa. Ni kata baca bukan lisan ni. Sebab tu baca tu Ustaz, mestikah baca dengan faham? Maksudnya kita duk nampak baca tu baca lisan. Sebenarnya baca bukan lisan, itu sebutan, ucapan. Disebut bacaan dalam bahasa Arab pun berbeza tulisan qara'a dengan qala. Ini kan dua benda berbeza ni. Ini qala Allah Ta'ala ataupun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul atau kul. Yang di sini Iqra. Dan bila sebut tentang Al-Quran, dimulakan Al-Quran tu dengan Iqra. Wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW, Al-Quran. Wahyu mula dengan qal ke, kul ke ataupun qara'a. Qara'a, Iqra. Maka bila sebut bermula dengan bacalah, maka dia berbeza dengan sebutlah.
Dia dua perkara yang sangat berbeza. Sebutlah tanpa perlu lihat. Tanpa perlu dengar. Betul tidak? Orang sebut contoh, ada prompter. Prompter ni, dia tak nampak. Dia tak lihat. Oh bukan, itu salah contoh, itu baca. Ini sebut ni, dia tak lihat. Tanpa perlu mendengar ni, maksudnya dia tak perlulah dia mendengar. Cukup dia tahu, kemudian dia sebut. Tu. Itu dia sebut. Dia one way je. Dia sebut. Tanpa perlu mendengar ni, memahami lah tadi. Mendengar ni lebih tepatlah faham. Tanpa perlu faham. Okay, potong ni. Tanpa perlu fahami. Itu sebut. Ikut je. Kau tengok, kau dengar ni, ataupun kau faham ni, kau dengar je. Tak payah faham pun. Okay? Baik. Jadi, sedang yang mulakan Allah SWT, disebut bacalah, maka dia melibatkan tadi apa? Surah Al-A'raf tadi. Jiwa, qulubu la yafqahuna biha. Kemudian, melihat, mendengar. Azanul la yasma'una biha, azanul la yasma'una, a'yunul la yubsiruna biha, a'yun. Qulub. Ini mata, telinga, dan hati. Maka gabungan ketiga-tiga inilah, maka Al-Quran. Menjawab tak persoalan mesti kena faham Ustaz baca Quran? Bukan mesti dah. Al-Quran merujuk kepada 3 elemen ini mesti digunakan. Qulubul la yafqahuna biha, a'yunul la yubsiruna biha, azanul la yasma'una biha. Maka apakah kerja ataupun yang mesti dikuasai jiwa? Kalau rujuk pada surah Al-A'raf 19, dia ada kerja dia. Ni sebab tu boleh sebut tentang menghilangkan resah. Bukan dengan ni ada sebut tak dalam bacalah ni ada lisan tak? Ada sebut tak ada? Cuma Al-Quran itu termasuklah dengan pahala yang ketika membacanya tadi. Ada membaca, tetapi dengan memahami Al-Quran itu bukan sekadar dengan lisan. Dia tidak termasuk sekadar itu. Malah elemen utama tu hati, mata, telinga digabungkan 3, barulah lisan. Baru keluar lisan sepatutnya. Sebab tu dah membaca Al-Quran itu dengan melihat, mendengar dan menghayati dan menyebut. Tambahlah satu lisan kat sini. Ini terjemahan perbuatan. Itu dia panggil lisan ini sepatutnya bukan sekadar lisan, tetapi ianya termasuk dalam perbuatan. Atau kita boleh buat satu kaedahnya begini. Maka Al-Quran akan memproses 3 tadi. Hati, mata, telinga. Lalu zahirlah lisannya. Maka lisannya menggambarkan ingat. Dia sebut tu mana dia ingat lah sepatutnya. Dan ingat tu bermula dengan hati, mata dan telinga yang bersandalkan kepada kebenaran. Maka daripada Al-Quran itulah setelah 3 elemen ini dilibatkan 1, 2, 3,
kemudian Al-Quran menjadi panduan, maka dengan kebenaran, maka zahirlah lisan yang menzahirkan tanda dia ingat. Tidak cukup dengan itu, lisan akan menterjemahkan perbuatan. Perbuatan inilah yang disebut sebagai khuluqul Quran. Itulah baginda Nabi SAW. Perbuatan akhlak mulia. Malah di sinilah akan zahir rupa bentuk manfaat yang dinamakan sakinah. Ketenangan, sakinah. Zahir ketenangan itu. Baik, kalau kita lihat kepada surah Al-A'raf tadi, 179, kita buka sekejap, surah Al-A'raf 179. Cuba lihat dalam konteks peranan hati, di sini Allah jelaskan. Okey. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Okey, di sini kita kena berhalusi. Sebab dalam kita nak menjadikan hidup kita, sebab begini. Berbalik kepada isu kita adalah ibadah umum. Sebab kadang-kadang orang ni dia akan mengelak kat sini. Dia memang berbuat, oh saya dah buat semua, tapi mari ibadah umum ni dia tak ikut Al-Quran. Dia tak ikut Al-Quran. Sebab Al-Quran ini sepatutnya yang membimbing kita supaya ingat Allah, dan ingat Allah itu diterjemahkan dalam kaedah kehidupan. Sepatutnya. Tapi rupanya hidup dia ikut barat. Ini kena hati-hati. Kalau kita lihat kepada perbahasan Al-Quran ini, okey. Pertama, jiwa, qulubul la yafqahuna biha, mata, telinga. Ini tuan-tuan, nanti kita sambung pada perbahasan yang lain, adalah 3 deria ataupun 3 perkara ni yang 24 jam tidak akan berhenti. Di sinilah dipanggil sir nanti. Sir. Ingat 24 jam. Sebagai contoh, saya bagi perbincangan asas. Mata. Lagu apa? Penulisnya Lok-Lok Arwah. Sakinah tadilah. Pejam mata bukan mata sakinah. Pejam mata buka mata sakinah. Apa? Dalam tidur, dalam jaga sakinah. Adakah mata kita ni sekadar mata yang pada zahir, atau ada mata satu lagi? Itulah panggil mata hati. Mata hati pernah tutup. Kalau ikut mata hati tutup. Kalau tertutup, sepanjang hidup tak ingat. Sekali terbuka, sepanjang hidup ingat. Sebab tu melihat, itu tak akan berhenti. Telinga, mendengar. Dalam jaga, dalam tidur tu telinga tu. Kita ingat tidur, kita dah tak dengar orang cakap. Tak. Dalam jaga, dalam tidur sakinah. Bukan mata, pejam mata sakinah. Dalam tidur, dalam jaga sakinah. Mana sakinah ini wujud dalam apa juga keadaan. Tapi dengan syarat, telinganya berfungsi dengan baik. Yang dimasukkan apa? Pendengaran, penglihatan. Jiwa ni sebenarnya dia akan pergi kepada perasaan. Afidah. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini yang tersembunyi perasaan, penglihatan, pendengar. Katalah saya duduk diam sekarang. Maka adakah diam saya ini diam yang tidak melihat?
dengar yang tidak berbunyi, perasaan yang tersimpan rapi, diam saja. Di sini kita tak boleh judge seseorang itu. Itulah bagian Nabi SAW itu, tidurnya Nabi SAW itu jaga. Masya Allah. Kita kalau tidur tu, orang panggil tidur mati. Dah langsung tak dengar apa dah. Dan ini antara elemen ataupun komponen dalam diri manusia yang sepatutnya kita kena gali dan kita perhalusi supaya dia akan jadi booster, bahasa-bahasa moden saya guna, untuk menghilangkan resah. Nampak? Perasaan itu, contoh, dah ada perasaan sayang. Perasaan sayang. Dia sepatut perasaan ni wujud dengan rasa sebenar. Perasaan itu, sepanjang hidup punyai perasaan itu, zikir. Masya Allah. Mata, sepanjang hidup dia melihat, dia mampu melihat, maka zikir. Masya Allah. Sebab tu sekarang ni kita proses nak menyucikan tiga-tiga perkara, nak nyucikan hati, nyucikan mata, nyucikan telinga itu. Tenang, ini kita tengok pun tak tenang ni kau. Dia tenang ni adalah perbuatan dan rasa yang tersimpan di dalamnya sehingga tenang ini melakukan suruhan tanpa ada berbantah-bantahan. Bukan tenang ni kena dia keras. Lepas tu dia kau mengacau ni tak tenang. Bukan itu perbincangan dia. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat kepada surah Al-A'raf 179 tadi. Okey, baik. Pertama Allah rujuk kepada qulub. Yakni hati, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Okey, ambil ayat di bawah ini yafqahuna biha. Faqih. Maka hati ni, sebab tu orang guna perasaan, hati dan perasaan ni memang akan dikaitkan sebenarnya. Tapi salah bawa, dia anggap itu perasaan. Padahal bukan. Tapi hati dan perasaan, jiwa dan perasaan tidak berpisah, tiada sebenarnya. Sebab tu orang yang perasan-perasan pasti akan cepat sakit hati. Dia memang. Tapi orang yang menjaga hati pasti akan punya perasaan yang elok. Dia sebenarnya tak berpisah. Okey. Jadi kerja hati ni, di sini hati ni, maka kerjanya adalah memahami. Sebab tu kadang-kadang bila ada isu hati, dia akan cakap, kamu tak faham perasaan saya ni. Dia pergi pada faham. Memang kerja hati untuk memahami. Tapi memahami apa? Saya tulis balik bawah ni. Sempit. Ini. Baik. Okay. Memahami. Okay. Yang pertama, yang Al-Quran ni yang melibatkan ni. Dia bermula sebab Al-Quran ni berkaitan dengan ingat. Dan bila kita kata hidup saya nak ingat pada Allah hidup ni, maka saya pasti rujukan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Maka bila sebut berkaitan dengan Allah ni, apatah lagi iman, maka permulaannya di sini Allah kaitkan dengan hati, qulub. Qalbu. Maka hati ini memahami. Memahami tentang apa? La yafqahuna biha. Di sini
dalam maksud di sini tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat. Ayat ini masuk ayat apa? Tanda-tanda. Ayat ni tanda lah. Wa min ayatihi. Ayat. Sebut ayat ni apa? Ayat tu tanda. Jadi tanda tu boleh nampak dengan huruf. Tu huruf boleh nampak waw, alif, zal, ta. Nampaklah tanda tu. Tapi tanda itu merujuk kepada apa? Suruh memahami apa di sebalik huruf itu. Dipanggil itulah maksud, dipanggil tadabbur, tafsir, tazakur. Di sebalik ayat itu ada mengandungi suruhan dan larangan sepatutnya. Dan tidak cukup dengan itu, juga terdapat tanda-tanda pada kejadian Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kena rujuk ayat-ayat Al-Quran, surah ataupun ayat Al-Quran yang memang betul-betul gunakan wa min ayatihi. Maka kalau jumpa ayat-ayat yang begini, maka itu benar-benar merujuk kepada betul-betul ke hati. Straightforward. Terus ke hati. Jadi di sini sepatutnya hati memahami. Tapi Allah kata di sini la yafqahuna biha. Memahami ayat-ayat Allah, memahami tanda-tanda. Faham. Dalam kehidupan. Dalam Al-Quran itu maksudnya dalam kehidupan. Faham ayat Al-Quran dalam kehidupan. Baik. Yang kedua, melibatkan apa? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bagi mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Di sini tanda-tanda kekuasaan Allah. Mata ni terus kepada tanda-tanda ayat juga. Tapi di sini lebih pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Boleh masuk juga kepada contoh daripada surah Ar-Rum tadi. Ini lebih tepat. Mata ni, yang tadi hati, ayat ni dia haluslah, tersembunyilah ayat-ayat ni. Yang hati ni ayat-ayat memahami ayat-ayat maksud dia, maksud-maksud yang tersembunyi, yang tidak nampak secara harfiah, yang ni jelas. Tapi mata ni terang-terang Allah kata, kekuasaan Allah. Maka dalam surah Ar-Rum, ayat 21 tu, itu benar-benar menggunakan mata sebenarnya. Tak nampak tanda-tanda kekuasaan aku pada kejadian kamu ni. Ayat yang macam tu lah. Yang nampak apa? Nampak buruk je. Nampak apa? Nampak tak puas hati masing-masing. Itulah. Itu yang jadi kelang kabut tu. Kalau rujuk kepada Ar-Rum ayat 21 tu, ujung kepada ayat 21 tu, kalau nak kaitkan dengan mata ni, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayat. Inna fi zalika laayat. Dikait balik dengan hati juga. Jadi rumah tangga ni besar cerita dia, hati dan penglihatan. Melibatkan tak? Ya. Liqaumi yatafakkarun. Allah kata apa? Tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Arti kata lain, kalau kahwin tak nampak kebesaran Allah, memang tak ada fikir orang panggil. Akal tak ada, bubuh kat mana tak tahulah. Dia tak guna akal fikiran. Tapi kalau tak guna akal fikiran, guna apa? Guna nafsu je kebanyakan. Hati-hati. Patutnya nampak tanda-tanda kebesaran Allah tu. Menyebabkan hilang keresahan, resah nafsu ni meluap-luap. Bila kahwin dia, lega. Ini bila kahwin lagilah. Hara dia buatnya. Kalau tahu macam ni, baik tak payah kahwin. Itu tak betul tu. Tak betul. Itu tanda-tanda hati tertutup. Mata tu buta. Sebab apa? Tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jelas ayat ni li ayat.
zalika la ayat. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, yakni mata tengok kebesaran. Tengok kebesaran. Tak nampak? Allah. Habis nampak apa? Nampak kecil besar je isteri saya ni. Allah, dia tengok kecil besar isteri dia. Geramnya lah. Si suami pula kecil besar dia, aku tengok lah isteri aku. Si isteri pula kecil besar, tengok lelaki ni. Geramnya lah. Nampak? Tengok. Akai tak ada. Kalau kena, kata ni akai mana akai? Bubuh tang mana masa kahwin? Fikir apa? Tak fikir. Nampak? Bila nak kahwin lagi suruh fikir pula. Tak fikir ke bang? Dah kita kahwin dulu fikir ke? Mana fikir? Kalau fikir tak jadilah gaduh. Bergaduh tu mana kesan-kesan tak berfikir lah tu. Bila kena baru nak terfikir tu pun tak nampak. Nampak dia ada susunan ni. Kalau ikut ni susunan hati, terbuka mata. Ya, nikah ibadah seumur hidup. Bayangkan ibadah seumur hidup, pahala mengalir banyak mana. Bagi tahu. Patutnya rumah tangga tu bukan kata ladang lah, nak kata lautan pahala. Ibadat yang tak berhenti-henti. Masya Allah. Cannot brain, tuan-tuan. Saya bercakap ni sebab kita dah temu point dia. Tak adalah kita pun cakap, dah, isteri saya pun sama juga. Orang perempuan macam tu je. Kita pun jam juga. Dan orang perempuan kita pun pening nak mikirkan mereka ni. Siapa suruh fikir orang perempuan? Fikir kebesaran Allah pada perempuan. Fikir kebesaran Allah yang ada pada isteri kamu tu. Nak fikir macam mana? Hati tak ada dah. Hati dah tertutup dengan nafsu. Nafsu lebih nampak. Bila nafsu mata tu jeling dengan mata Allah. Ini masa belum kahwin aku tak pernah dapat lagi ni. Bila dah kahwin, fikir lain lah. Nampak? Ingat ni, bila hati tertutup, kolbu tertutup, maka yang terbuka nafsu. Bila nafsu, mata ni tengok apa? Tengok kebesaran Allah ke? Dah. Dia tengok apa yang besar. Itu je. Ini yang berlaku. Nafsu dia akan membesarkan apa yang besar. Tengok, ni, bagus ni, bagus ni. Dah dapat yang itu, dia tengok kat luar pula. Hati-hati, sebab tu Islam suruh jaga aurat. Sebab akan ada ni panahan-panahan syaitan ni. Dia tengok orang lain, boleh tahan juga. Tengok ni, boleh tahan juga. Semalam saya jumpa sahabat seorang, lama tak jumpa. Duduk pergi minum kopi. Minum kopi, duduk. Dia pindah tempat. Dia dengan suami isteri lah. Isteri dia duduk kat sana, dia duduk sini. Saya duduk lah. Kita tak perasan pun. Lepas dia cakap, baru kita perasan. Dia tak kuat iman Ustaz, duduk kat sini. Apa? Tengok depan. Tu dia. Apa? Tergulik-gulik. Faham? Dengan pakaian yang nak kata orang Islam. Nak kata bukan Islam. Pakaian. Duduk pula menghadap sini. Dia turun kat kursi. Tak tahu nak cakap macam ni. Saya cakap, tak apa lah. Dan dia kata, kita diam lah. Dia tak cakap banyak, isi dia ke depan. Dia kena tukar lah. Kata, saya iman tak kuat tu jawapan. Dia cakap, nampak? Dia kalau hati terbuka, nafsu dia bukan tertutup. Nafsu dia ditutup oleh hati tadi. Bukan tertutup. Kalau nafsu tertutup ni tak boleh. Dia mati nafsu dia. Nafsu ni takkan mati. Nafsu ni akan ditutupi oleh jiwa yang mengenal Allah. Maka nafsu ni akan menjadi nafsu mutmainnah, digunakan untuk benda yang halal. Dia tak ada lepas ni ingat Allah, dah tak bernafsu dah. Mana bagi isi kamu? Lalai Ustaz ni lara. Itu tak betul tu. Dia patutnya kalau betul hati dia ingat Allah, dia pergi kepada yang halal ya. Yang haram tu tengoklah, tergulik lah macam ni kat depan tu pun. Aku tak heran. Ni saya Islam ni, perangai ni bukan boleh keluar langsui dia ke ni. Puaka, mulut puaka dia tak keluar lagi. Perangai langsui dia tak keluar lagi. Langsung tak selera tengok. Ni kalau tengok nafsu dia, tengok yang itu lah. Dia tak tahu perangai macam mana. Perangai ni, datang keluar perangai dia, ya Allah. Tak nampak lain lah. Nampak apa? Nampak rasa nak naik tangan dia. Naik kaki, habislah tu yang bergaduh tu. Kadang-kadang kita pelik, orang kata kan, Ustaz, elok-elok rupa pun ada ni pun macam ni Ustaz. Ingat apa? Ingat mata ni ada satu je. Mata ni ada pandangan lain.
Kalau dia tengok dengan pandangan nafsu, bila hilang nafsu dia tengok isteri dia, minta maaf lah. Buatlah macam mana pun. Sebab tu kena jaga aurat. Jaga orang perempuan. Kadang-kadang anda memberi penyiksaan kepada orang-orang yang lain. Yang mana ada masalah-masalah dengan isteri tu, orang perempuan yang buka aurat tu, siaplah dia. Kalau dia tak ada masalah dengan suami isteri tu, insya-Allah terkawal dia. Sebab tu pasangan peranan suami isteri ni penting untuk mengawal tu pandangan-pandangan di luar. Jadi sedang jemaah nyambungkan Allah SWT. Orang kata tak apa pakai seksi lelaki jaga iman. Itu apa? Wah tu. Jadi sedang jemaah nyambungkan Allah. Baik. Berbalik pada tadi, mata. Maka mata ini digunakan untuk tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maka bila mata itu dibimbing oleh qalbu yang ingat kepada Allah, maka apa yang dilihat itu kebesaran Allah. Maka kebesaran Allah itu semuanya nikmat. Tengok isteri, tanda kebesaran Allah. Seronok tengok isteri. Sebab apa? Kebesaran Allah ada pada isteri. Itu yang seronok tengok tu. Ni membesarkan masalah isteri. Itu jadi masalah. Patut membesarkan nikmat Allah pada isteri. Itu jadi rumah tangga baiti jannati, lautan pahala. Lihat, ingat senang ke nak buat manusia? Try tengok. Orang nak buat tu, buat patung tak jadi. Patung juga, orang tak panggil manusia pun panggil patung. Tengok, bang, tengok apa bang kat saya ni? Apa masalah? Tak ada masalah kamu. Abang kagum dengan kejadian Allah Ta'ala buat pada kamu. Abang kagum melihat bagaimana nikmatnya yang Allah jadikan pada kamu ni. Semuanya atas sebab kekuasaan Allah. Hazam min fa'li rabbi. Betul. Ni tengok ya. Abang tengok kamu ni kan, tak ada perempuan lain boleh challenge kamu ni. Kamu lah satu-satunya ada. Mula cakap mengarut tu. Tak mahu cakap. Mula cakap bohong. Patut cakap yang benar. Yang benarnya memang kekuasaan Allah ada pada isteri kita. Allah berkuasa mendatangkan nikmat pada isteri kita. Ni pun satu perangai manusia yang buta hatinya, buta mata dia. Bila kahwin lagi dua je, tu dah tak nikmat dah tu. Tengok tu. Isteri pertama tak pandai layan, tu tak nikmat dah tu. Tapi memang betul berlaku macam tu. Apa bagi salah laku, pengkhianatan yang berlaku disebabkan oleh nafsu yang terburu-buru, yang haru biru, menyebabkan bila dia nak yang banyak kerana nafsu. Akhirnya macam tu lah. Memang tak nafikan, memang ada macam tu. Nak tengok macam mana? Tengok masing-masing dalam ketakutan. Nak jaga isteri pertama, nak jaga isteri kedua, nak jaga isteri ketiga, masing-masing menjaga perasaan. Nak senang cerita, kamu duduklah sama, abang tak nak masuk campur. Itu namanya lelaki play safe. Dia bagi isteri, dia rapat dengan sama isteri. Sebab apa kan? Kalau suami rapat dengan pertama kan, isteri nombor dua jeling. Dia rapat yang bertiga kan, nombor dua, nombor satu padang. Bang, biar kami je yang rapat. Kita pun bangga nampak, rapatnya isteri mereka. Bukan rapat. Masa Abang Leman dah terkeluar pada carta. Abang Leman menung. Aduh, macam mana aku nak masuk line ni? Nak masuk line satu, line dua interrupt pula. Jangan. Kena tanya pada ahli. Kalau yang tak ahli, nampak macam, seronoknya, bangganya. Jangan. Kita boleh singkap satu persatu. Nampak? Lain sekali biar isteri, dia tak boleh. Dia kan masuk je mula. Itu memang berlaku banyak sebab nafsu. Sebab tu dia nampak macam okey si isteri. Macam okey. Memang okey tu Ustaz, okey. Elok dia tu. Iyalah. Cuba suami duduk tengah-tengah tu. Gombak-gombak hati masing-masing. Macam ni ha. Jangan dah rapat ni katanya. Kat long kawasan pun bila dah nanti belakang engkau rapat-rapat dengan abang kau apa? Mula. Ini yang berlaku. Geng sekutu seorang tersisih. Yalah, akhirnya suami yang tersisih. Kusangkakan mahu jadi seperti raja. Akhirnya Ismail Ulam raja je lah. Allahu Akbar itulah. Jangan tengok orang nak kahwin ramai, dia pun nak kahwin ramai. Dia ingat seronok apa? Memang seronok kalau benar dengan iman. Memang dengan iman memang seronok. Saya tak nafikan.
Kau tanya, Ustaz seronok? Seronok sangat, Masya Allah. Wa basyiril ladzina amanu. Seronok. Saya tak kata macam, payah tak payah lah. Letih lah jaga ni. Payah lah tak. Itu naknya ni tak buat kerja lagi tu. Iman, ibadah, mana boleh tak seronok? Seronok lah. Sampai tak terkata. Masya Allah. Seronok. Ya Alhamdulillah. Nak try dulu, tapi buat. Kalau tak terbuat, tak payah. Sekarang buat-buat, dia banyak kan. Yang ketiga, masih dalam ayat yang sama. Apa yang 5 yang seterusnya? Itulah azanul la yasma'una biha. Telinga. Di sini Allah menyatakan tentang telinga tidak mempergunakan untuk mendengar. Di sini mendengar. Ini melihat. Ulam raja sedap makan, Ustaz. Memang kena makan dek si isteri lah. Ditenyih-tenyih lah macam tu. Macam ulam tu kan. Abang sini. Abang, macam mana giliran Ustaz? Saya bergantung kepada sisi saya lah buat keputusan. Ya, isteri saya yang utama tu lah cakap ngaturkan. Allahu Akbar. Jangan terpengaruh dengan statement-statement begitu. Patutnya kita jadi pemimpin, kita yang mengaturkan. Pemimpin macam mana giliran Ustaz? Gantung pada Ustaz lah. Tu betul. Ini macam mana Ustaz kita? Okey, gantung pada sisi lah. Kita kena tengok lah keadaan mereka macam mana. Jadi saya ikut je. Saya ikut je. Habislah. Ingat, sama ada makin hebat kepemimpinannya ataupun makin hebat dipimpin oleh isteri-isterinya. Habislah. Ingat 4 kaki kan? 4 kaki pula. 2 tangan 2 kaki. Dua-dua dipegang. Pegang tengah-tengah. Seorang kanan, seorang kiri, seorang bawah, seorang. Tergapung kat situ. Saya ulang putih 4 sekali. Jangan. Dia sebut saja, dia makin rigid. Tak betul tu. Tu cara yang tak betul. Ataupun ada yang isterinya terlampau bebas. Sebab dah ramai kan? Jadi pula isteri part time. Itu pun tak betul. Tak maaf, saya kena cakap tu sebab biar yang mengajar ni, yang belajar ni faham. Dah ramai, dia dah di mana isteri Ustaz? Kita kena bagi kebebasan lah kat mereka ni. Mereka bebaslah buat keputusan masing-masing. Gambar hilang. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Sebab tu macam Ustaz jalankan giliran je dengan sibuk. Sebab tu dalam bahasa jangan menyibuk. Kan? Ada orang dia tak tahu, dia kena belajar. Dia tak tahu, dia kena belajar. Sebab giliran ni bukan dengan tak sibuk baru boleh mengurus. Sibuk ini adalah sibuk mengurus. Kena faham. Yang paling penting adalah barakah. Ingat mengurus rumah tangga ni mengurus hati. Bukan mengurus fizikal. Berapa banyak masa nak bagi apa? 2 jam seorang? 3 jam seorang? Itu jenis yang tak khatam ilmu kebendaan tu. Yang masih terikat dengan kebendaan. Dia ni, bab kata rumah tangga ni, dia ada satu contoh. Ada rumah tangga ala-ala tadikah. Tengoklah yang mana satu. Rumah tangga ala-ala tadikah, ataupun sekolah rendah, ataupun sekolah menengah, ataupun universiti pula level PhD. Okey. Kalau sekolah tadika ni 3 cikgu jaga seorang murid. Punya payahnya nak bagi masa dekat anak murid ni. 3 cikgu kena jaga seorang anak murid. Tu tadika. Tu pesen-pesen yang tadilah mengurus tadi tu. Sibuknya ustaz nak jaga. Tu dah dapat isteri jenis budak-budak tadika macam mana? Siapa suruh? Jenis tak matang. Sekolah rendah, kuranglah sikit dia punya pengurusan. Tapi mengingit pun ada. Sekolah rendah, nak berantar, beramik, panggil. Gilah. Sekolah menengah, banyak perangai pula. Menengah buat kepala pula masing-masing. Tak ada manfaat. Yang sepatutnya apa? PhD.
Masing-masing bagi manfaat. Masing-masing buat tesis present. Itu sepatutnya. Masing-masing master. Nak pergi ke PhD. Buat tesis. Buat betul. Mengurus diri masing-masing. Masing-masing nak bagi manfaat. Masing-masing nak bagi. Buat betul. Ini masing-masing nak minta. Semua nak bersuap. Masa semua nak minta. Salah. Ya. Rumah tangga tadika, ya Allah kan. Rasa ramai tadika. Tapi dalam ni, mudah-mudahan lah, dalam ni semua naik PhD lah. Ya. Hati, telinga dan mulut. Mulut ni macam mana nak ditafsirkan? Mulut tak masuk dalam ni. Dalam ni Tuan Said. Mulut tak masuk. Dalam perbahasan Al-A'raf, mulut tak masuk. Mulut tak masuk. Mulut ni terus pada perbuatan. Mana mulut ni maksudnya bila dah hati dia melihat, faham, mata melihat kebesaran Allah, telinga mendengar apa ayat-ayat Allah. Melihat, mendengar ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni adalah yang dibacakanlah hukum-hukum. Macam kita dengar macam ni, kita baca Al-Quran, suruhan dan larangan. Maka bila tiga-tiga ini tergabung dengan baik, maka yang keluar daripadanya itu adalah lisan yang sejahtera. Ni katanya Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka lisannya adalah lisan yang terbimbing. Lisan yang terbimbing. Itu gabungan. Suruh mendengar bakal naik universiti. Secara biarkan ni. Bagus, cepat-cepat sikit naik universiti tu. Jangan duduk lama suruh mendengar. Naik PhD, masing-masing bagi manfaat. Saya dalam menguruskan ni, pertama sekali saya kata uruskan pahala masing-masing. Jangan sibuk nak menguruskan orang. Itu saya praktikkan pada isteri saya. Jangan sibuk nak ngurus ada tak ada. Ada tak ada. Pahala tu ada je. Kalau saya ada, uruskan pahala pada saya. Faham? Bukan uruskan saya pun. Uruskan pahala yang ada pada saya. Apa dia? Buatlah apa yang patutnya boleh datangkan pahala. Kalau saya tak ada, uruskanlah pahala yang ada sedia ada. Buatlah apa semua yang berpahala tu. Barulah dia tak tengok masa berapa banyak nak ada. Sebab masa nisbah pada pahala. Ingat ni saya bagi tips. Bukan tip lah, tak ada tip. Sebenarnya inilah kebenaran, masa pahala. Anda tak ada pahala, tak ada masa. Tak usah lah. Berapa ramai suami, isteri mengadap 24 jam. Mengadap ke depan muka. Akhirnya, nyampah. Mengadap tu tak apa. Berapa minit nak perlu? Kenapa solat tak buat 30 jam? Dah nak duduklah nak sangat. Solatlah 30 jam. Dengan suami nak berjam-jam. Kenapa solat? Solat. Kalau ikut amalan, solat paling tinggi. Berapa minit? Sekejapnya ustaz solat. 30 minit. Kalau ikut jemaah, 30 minit. Kalau ikut ni, kalau solat ni apa? Solat ni ibarat jumpa Allah tau. Dah tu, nak duduk dengan suami, 30 jam. Duduk dengan solat 30 minit. Kalau jemaah, kalau sendiri, tengok saya bulan 3 minit. Ini 30 minit dengan imam tu. Dengan siap zikir semua ni. Tengok, kalau betul dia ni dalam bab amal dan pahala, dia bukan tengok berapa banyak masa. Yang penting kualiti masa isi dengan pahala. Kalau betul berpahala, maka masa tak jadi kira. Tak jadi kira. Jadi kalau isi dengan pahala, maka kalaulah duduk dengan suami 30 minit berpahala, ya Allah, 30 minit macam 30 jam. Tapi kalau 30 minit, bukan 30 minit, 30 jam sikit sangat. 30 tahun. Duduk, ya Allah, pantang jumpa saja. Berhujah saja. Dah jadi, kes bermula. Dah jadi macam mahkamah pula. Fail pertama. Hujah, tutup kes. Kes tak habis-habis pula tu.
Jangan macam COVID. Apa? Kalau dia panggil apa? Kes baru apa? Ha? Kes baru. Dah lupa dah. Ada perkataan ni, kes. Buka kes. Lepas satu kes. Jadi mahkamah. Ni rumah ke mahkamah? Banyak jadi mahkamah. Dan nak pula ingatkan hakim tak ada. Dua-dua hakim. Allahu Akbar. Nyaya Pak Karim. Macam tu. Jadi masa itu. Masa tu referennya adalah pahala. Pahala. Jadi pastikan tumpuannya pahala. Berbalik kepada isu ni, yang hati, mata, telinga ni semua untuk pahala ni. Bukan tengok benda ni. Nampak? Itu namakan zikir menghilangkan resah. Itu adalah pahala. Pahala. Pahala tu yang akan menghilangkan segala keresahan bila datang menghasilkan pahala. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. InsyaAllah saya kira cukup setakat tu dulu. Perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Tengah hari dah pun. Tengah hari ni. InsyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah. Solat dating dengan Allah. Bolehlah. Tapi perkataan dating itu dia masih lagi bersyarat. Jadi solat itu adalah menyatakan kesyukuran. Syukur dengan segala nikmat Allah. Itu kita lebih tepat. Kita guna sebab Nabi istilahkan solat itu dengan salah ke aku nak menjadi hamba yang bersyukur. Dating ni kadang-kadang kita masih lagi ada tujuan. Apa dating ni? Ada tujuan lain dating kan? Syukur ni tak ada tujuan lain apa ni? Syukur. Jadi juga boleh terjemahkan dengan suami isteri ni kenapa ni? Kita nak menzahirkan kesyukuran. Jadi sama-sama menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Khair. Baik itu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah ni. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita jumpa pada siri yang berikutnya. InsyaAllah petang ni saya ada kuliah asar dengan surah An-Nur. Jadi jemput untuk sama-sama imarahkan di page surah An-Nur. Dan malam insyaAllah ada kuliah maghrib di Selayang Baru. Selayang Baru, Majlis Taqwa. Dan malam ni kita ada bual bicara. Jemput adilah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lapangkan waktu kita untuk terus berada dalam taman-taman syurga majlis ilmu insyaAllah. Khair. Aku qali hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.